Apabila kita tidak lagi diperlukan, disisih dan tidak dihargai, itulah maksudnya ibarat manikam sudah menjadi sekam. Dari batu bernilai kepada hampas semata. Namun, ada juga masa apabila kita seringkali rasa tersisih dan tidak dihargai. Bukan bererti perasaan itu benar. Jadi sentiasalah berbaik sangka dan merasakan bahawa penghargaan yang paling hebat bukan datang dari manusia, tapi dari Allah, pencipta segala. Begitulah kawan-kawan, ibarat jarum halus ke lindan sutera. Mengenakan tipu muslihat dengan cara halus boleh berhasil tau. Tapi kalau salah perhitungan seperti yang dilakukan awang tadi, maka buruklah akibatnya kelak. Yang penting, buang sikap dengki dan khianat. Dan usahlah menyalahgunakan kuasa atau kelebihan yang ada. Kerana bila salah guna, maka salah dan parah jugalah akibatnya. Sudah garu, cendana pula. Maksudnya, sudah tahu jawapannya, tapi bertanya lagi. Tapi kadang-kala bertanya untuk mendapatkan kepastian itu juga ada baiknya, supaya kita lebih faham pada sesuatu perkara. Tapi ada juga soalan yang tak mampu kita jawab. Yang itu kita serahkan pada Allah, Tuhan pencipta segala yang di langit dan di bumi. Kerana Allah lebih mengetahui, lebih mengadili, lebih bijaksana dan maha mengaturkan segala makhluk dan hamba-hambanya. Begitulah kawan-kawan, hidup kita jangan seperti aur di atas bukit yang tiada harap dan berputus asa. Kerana Allah tidak suka hambanya berputus asa. Malah, Dia menyuruh kita berdoa dan meminta padanya dengan hati yang bersih dan penuh rasa keinsafan. Dan kita tak perlu berfikir tentang satu-satu masalah yang belum tentu kita mampu selesaikannya. Sebaliknya, kita letak pergantungan hati dan pengharapan kepada Allah sepenuhnya. Kerana Allah mengabulkan doa apabila kita meminta dengan hati yang sangat mengharap dan telah bertaubat. Ya, itulah namanya kuat burung kerana sayapnya, kuat ketam kerana sepitnya. Setiap ciptaan Tuhan ada kelebihan, ada kelemahan. Pergunakan kelebihan di tempat yang sewajarnya dan asah kelemahan untuk melengkapkan kelebihan diri. Dan ingat, yang punya kelebihan tidak bermakna dia kuat. Yang punya kelemahan tidak pula dia lemah. Seiringkan, selarikan kedua-duanya. Barulah kekuatan sebenar akan muncul. Kerana Allah mencipta segala ada fungsinya. Buruk muka, cermin dibelah. Muka kita yang buruk, cermin pula yang salah. Kita yang tak betul, orang lain yang disalahkan. Itulah maksud peribahasa buruk muka cermin dibelah. Salah sendiri, orang lain pula yang kena. Mana boleh. Itu sifat orang yang lemah peribadinya. Ingat Faris? Itulah contoh orang yang sudah punya biduk mahukan serampu pula. Awang ni kan, bukan nak mengata. Tapi dah ada sesuatu yang canggih, nak juga yang hebat-hebat. Bukan tak boleh kita nak ada cita-cita. Tapi janganlah sampai aniaya orang lain. Biasanya kan, kalau kita bersyukur, Allah pasti tambah punya. InsyaAllah. Jadi ingat, sabar dan syukur kunci kejayaan. Begitulah kawan-kawan. Apabila seseorang diberikan sesuatu yang tidak tahu digunakan dengan baik, ibaratlah gembala yang diberikan keris. Dia tak tahu pun fungsinya. Malah, lain fungsinya, lain pula cara digunakan. Akibatnya, jadi sia-sialah. Jadi, cara yang terbaik, janganlah diberikan keris pada mereka.
Tapi, berikan pada yang benar-benar berhak dan berilmu tentang keris. Belum bertaji, ndak berkokok. Baru dapat ilmu sikit, sombong dah lebih. Belagak seolah dia aja yang pandai. Sudahlah begitu. Tidak bersyukur dengan bantuan yang orang beri. Hei, geram. Kalau aku boleh pecat dia dari kampung ni, berkokoklah kau. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Begitu sekali rahsia perlu dijaga walau dengan nyawa sendiri. Kerana apa? Kerana ia menghindari dari rahsia penting kita diketahui orang ramai. Untuk mengelakkan kesukaran dan huru-hara. Namun, jika rahsia yang bakal membahayakan nyawa seseorang, perlulah diberitahu kepada orang lain agar kita dapat menyelamatkan keadaan. Apapun, peribahasa biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Tetap kita amalkan. Demi menjaga keselamatan semua, keselamatan agama, bangsa dan tanah air. Ibarat membujur lalu, melintang patah. Apabila kita sudah tak sanggup lagi menghadapi sesuatu, tetapi terpaksa juga lakukannya hingga terpaksa reda semua kehadapan, maka jadilah seperti walau di mana saja kita berada, pasti di situ ada rezeki kita. Seperti bidalan, di mana batang mati, di situ cendawan tumbuh. Jadi, gunakan peluang yang ada ni dengan sebaik-baiknya untuk kita meraih rezeki. Ya, usaha tu kena betul. Tak bolehlah main-main nak redah aja. Ikut semangat tuah ni Usaha dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia kawan-kawan, siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Jangan jadi begitu tau, berdosa bila menipu. Bila sudah buat dosa, apa yang kita dapat? Dosa menipu, kawan tak suka, semua lari. Dosa mencuri pula, diri tak lagi dihormati. Bila banyak dosa, masuk neraka. Allah juga jauhkan diri dari kita. Apabila Allah sendiri jauh dari kita, jahanamlah hati dan hidup kita nanti. Mau? Nak hukum, sayang. Tak hukum nanti, tak adil pula. Itulah bab kata bidalan. Ditelan mati mak, di luar pula mati bapa. Ingat je kawan-kawan, jangan suka sangat cetuskan pertengkaran atau pergaduhan dalam kelas. Guru-guru kita ni sebenarnya tak sanggup nak hukum. Mereka cuma perlu berlaku adil je. Yang salah, tetap salah. Setiap apa pun kata, ada pangkalnya. Itu peribahasa hari ini. Maksudnya, setiap barang ada asalnya. Sebab itu saya pulangkan barang curian awang tadi. Kita kena amanah. Dan amanah ni bukan kira barang kecil besar, mahal tak mahal. Walau sebatang pensel kontut sekalipun, kalau bukan hak kita, pulangkan. Kerana setiap apa pun kata, ada pangkalnya. Oh, sebab tu kau nak pulangkan batu ajaib tu kat Sultan itu Ya. Macam mana kau boleh masuk sini? Hele, aku pun hebat juga.